Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar suara saya? Boleh. Boleh. Okay, masih. Boleh. Sedihnya hari ni 3 orang je. Korang nak kelas pagi balik ke macam mana? Sebab petang kata pagi nak tidur, takkan petang mau tidur. Aduh. Tak apa, tak apa. Takkan saya nak membebel kat awak pula, awak yang datang ni. Terima kasih Atira Syafiqah. Apa khabar Atira Syafiqah? Selamat cikgu. Apa dia? Baik tu cikgu. Baik Tengah makan nasi ke tu? Kan Ada. Alia Natasha, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Mana kawan-kawan Pak Accountant yang lain ni? Oh, Kalisha dah masuk. Kalisha ada. Ya, Kalisha baru masuk. So, saya baru perasan. Alright. Yang lain lah. Mesej kawan-kawan yang lain kalau boleh lah. Terima kasih Alia Natasha. Ainu Khalida, apa khabar? Oh baik cikgu. Sama juga. Pak saintis pun ada 2 orang. Atira dengan Ain. Ain dah makan dah? Belum. Oh, lagi sedihnya. Lepas ni lah makan ke macam mana? Ke sambil makan? Tak lepas ni baru makan. Okey. Ain kalau boleh mesej kawan-kawan kalau boleh lah. So, masuk kelas kot lupa ke apa. Saya dah bagi banyak kali dah tu. Kalisha, apa khabar Kalisha? Oh baik, Alhamdulillah. Okay, dah makan Kalisha? Belum lagi. Belum juga Oh, memang saya tak makan pun ni Okey, tak apa. Tu Sabah Hamidah, apa khabar? Mau masuk? Sihat cikgu. Okey. Saya nak start dah ni Saya sekejap baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Amin amin rabbal alamin. Okey, baik, hari ni saya akan masuk garis lurus lari dan garis lurus renjang, which is very important lah dalam geometri koordinat. Okay, dalam geometri koordinat ni, tajuk ni sangat penting. Jadi saya ucapkan terima kasih yang ada hari ini. Okay, yang tak ada mungkin tak pergi, mereka akan tengok video dan sebagainya lah. Tak apa, yang penting kita melaksanakan tugas kita. Okay, tanggungjawab kita. Baik, tajuk ini, awak boleh lihat muka teks, muka surat. Duk buat apa? Kita check kat buku teks. Muka surat 184. 184. Buku teks. Ada buku teks Atira? Atira ada buku teks tak? Ada. Ada Alia, Natasha, semua, Ain, Alicia, Sabu, Hamidah. Pastikan ada buku teks Tu dekat skrin awak nampak apa? Nampak tak skrin saya tu? Garis lurus lari dan garis lurus renjang. Okay, very good. So awak nampak tu garis lurus lari dan garis lurus renjang, garis lurus lari dan garis serenjang. Biasa didapati di sekeliling kita, biasalah tu garis serenjang dan pelampung yang memisahkan setiap lorong di kolam renang dan struktur sokongan dalam peminat adalah beberapa contoh garis lari dan garis serenjang. Okey. Ini awak boleh lihat dalam buku teks pun ada. Ataupun kalau saya nak buat sikit ulang kaji, yang kata garis selari ni yang macam ni lah, yang sama. Selari. Okey. Garis itu selari. Macam garis dekat rel kereta api. Okey. Selari lah. Jadi selari ni yang penting bila dia selari adalah dia selari kecerunan dia sama. M1 ni sama dengan M2. Dia sama.
Okay, kalau keturunan dia belah sini pun sama. Kalau ada tanda macam ni, maknanya dia selari. Dan bila dia selari, maknanya kecerunan dua-dua garis tu sama. Setakat ni boleh faham? Simple je. Tolong raise your hand. Okay, terima kasih. Okay, baik. Maknanya kalau kita lihat satu garis ataupun dua garis yang selari-selari tu dia sama. Dia selama. Dia macam dia sentiasa dia sama. Dia pusing macam mana pun dia tetap sama. Dia selari. Okay. Dan kalau selari dia mempunyai kencerunan yang sama. Dan ini adalah rumus kecerunan. Kalau awak ingat kita belajar sebelum ni adalah hukum linear. Y2 tolak Y1 sama per S2 tolak S1. Okay, ini kita belajar baru je kita belajar dalam hukum linear. Kita cari kecerunan dan kecerunan um, satu lagi kita panggil garis serenjang. Ini dua garis lari. Saya tak mau tunjuk detail-detail sangat. Dia ada kat sini lah selari. Dua garis lari. Okay, kat sini ada dua garis lurus yang berserenjang. Apa maksud serenjang ni? Serenjang maksud dia berbentuk begini. Ini membentuk 90 darjah. Okay, kalau saya ada pen saya ni, okay, saya letak satu, Allah, terbang pula. Kalau macam ni tadi, saya tunjuk bagi tahu awak tadi. Kalau macam ni, dia adalah garis lari. Okay, selari macam ni. Macam ni selari. Tapi kalau dia begini. Ini. Dia tepat 90 darjah ni. Maka dia adalah serenjang. Okay. Maknanya dengan kata lain. Kalau saya ada satu garis macam ni. Serenjang ni dia macam dia lawan. Okay. Dia mesti 90 darjah. Okay. Kalau dia belah sini. Ni. So ni 90 darjah. Okay, so ini berserenjang ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut perpendicular. Okay, kalau dia begini, ini dia selari. Tolong raise your hand untuk awak faham benda apa kita tengah belajar sekarang. Satu garis selari, satu garis serenjang. Okay, good. Terima kasih. Sekarang ni saya nak bawa awak satu benda iaitu kalau kita lihat ini, tadi saya bagi tahu kat awak, kalau kita garis selari macam ni, selari M1 sama dengan M2. Dengan kata lain, kecerunan di sini sama dengan kecerunan kat sini. M kat sini sama dengan M kat sini. M tu kecerunan sama. Tapi kalau dia serenjang, dia tak sama. Dia jadi yang ini. Dia jadi apa? Kita darab kalau kecerunan ni, ini. Kecerunan ini M, kecerunan ini pun M. Kita darab dua ni, dapat jawapan dia -1. Kecerunan tu kita darab, dapat -1. Okay. Ni basic lah. Okay. Ataupun, yang ni yang simple, saya nak jawab simple je. Kalau kita ada kecerunan ni, dia bagi kat sini katalah Y 2X tambah 1 macam tu kan. Lepas tu dia letak satu garis kat sini. Iaitu kita panggil garis berserenjang. Membentuk semula. Jadi kecerunan dekat sini, kalau kita nak tahu, tenang saja. Kita tahu kalau ikut buku dia kata macam ni. Dia kata macam ni, M1 kali dengan M2, jawapan dia -1. Okey. Itu buku cakap macam tu lah. M1 kali M2 yang ni kat atas ni. Maksudnya kecerunan yang ini dengan kecerunan yang ini kita darab jawapan kita -1. Tapi kalau awak nak senang ni saya ingat nak ajar cara kita nak hafal. Kecerunan di sini kita boleh cari, kecerunan di sini kita boleh cari dengan kecerunan di sini kita terbalik tukar tanda. Ingat ni. Terbalik tukar tanda. Terbalik tukar tanda. Terbalik tukar tanda. Terbalik tukar tanda. Maknanya kecerunan kat sini awak terbalikkan. Kalau dia kecerunan kat sini 2, terbalikkan maknanya jadi 1/2. Tukar tanda. Kalau positif jadi negatif. Kalau negatif jadi positif. Tukar tanda ni maknanya
kalau positif jadi negatif, kalau negatif jadi positif. Itu maksud tukar tanda. Terbalik ni awak terbalikkan dia. Kalau 2/3 jadi 3/2. Terbalikkan dia. Kalau 2, terbalikkan jadi 1/2. Sebab kita tahu 2 ni sebenarnya 2/1. Terbalikkanlah jadi 1/2. Lepas tu tukar tanda. Tanda dia positif kan jadi negatif. Maknanya negatif 1/2 ni kecerunan kat sini. Terbalik tukar tanda. Boleh? Tolong raise your hand. Oh, dah ramai dah. Oh, baru ada. Memang style masuk lambat lah. Okey, baik. Kita pergi lihat dekat soalan yang pertama. Kita pergi dekat soalan dekat buku teks yang ini. Latih diri 7.4. Okey, kita tengok sama-sama. Jadi saya harap awak ada buku teks ni. Muka surat. Sekejap. Muka surat 187. Okay, buku teks muka surat 187. Saya harap awak ada buku teks. Dan saya harap awak menulis juga bersama-sama saya. Supaya kita belajar bersama-sama. Okey, baik. Tentukan sama ada pasangan garis lurus berikut selari atau serenjang. Okay, dia ada dua. Sebab tu dia sebut pasangan. Ini pasangan. Sebab apa pasangan? Sebab ada dua. Garis lurus berikut selari. Dia nak tahu garis lurus dekat sini dengan sini. Dia selari ke dia serenjang. Jadi kita balik pada apa yang saya beritahu tadi. Kalau awak dapati M dia sama, kecerunan dia sama, maka dia adalah Selari. selari. Okey, kalau awak dapati kecerunan dia adalah sama, maka dia adalah selari. Kalau awak darab kecerunan dua-dua tu dapat jawapan negatif 1, maka dia adalah berserenjang. Okey, kalau awak darab dua-dua tu tak dapat jawapan negatif 1 pun tak dapat, sama pun tak, maknanya dia tak ada kena-mengena lah. Maksudnya satu garis macam ni, satu garis lain-lain lah. Dan tak ada kena-mengena lah. Yang kita kata kena-mengena ni adalah garis selari yang macam ni. Selari yang macam ni. Yang selari macam ni ataupun serenjang macam ni. Serenjang. Okay, jadi dia tanya kita garis tu selari ke serenjang. Okey, kalau awak dapat darab dua-dua tak dapat jawapan yang kita nak, maknanya garis tu tak ada kena-mengena lah. Macam tu je lah. Tak ada kena-mengena. Okey. Baik, sekarang kita tengok. Kita ada soalan yang pertama. Soalan A. 2x tambah 3y sama dengan 9. Satu lagi kita ada 4x tambah 6y sama dengan 0. Jadi macam saya kata tadi, untuk kita menentukan dia serenjang atau selari, kita kena tengok M kecerunan. Jadi kita susun dia dalam bentuk Y, MX tambah C. Supaya kita tahu M tu apa. Jadi macam ni, saya susun saya pakai pen warna hitam ni. Jadi 3Y sama dengan 2X jadi pergi belah sana jadi negatif 2X tambah 9. Lepas tu kita buat turun 3. Negatif 2/3x tambah 9 bahagi 3 dapat 3. Okay, jadi kita punya kecerunan di sini. Negatif 2/3. Kita buat belah sana pula. Okay, kita buat belah sana pula. Saya pakai pen warna orange ni. Jadi di sini 6y sama dengan, pergi belah sana negatif 4x. Okay, kosong tak apalah. Lepas tu y sama dengan bahagilah negatif 4 bahagi 6. X. Jadi Y sama dengan yang ni kita boleh kecilkan negatif 2/3. Jadi kita dapati apa yang kita dapati? Sama. Negatif 2/3 betul? Kecerunan dia sama. Okey, maknanya apa A ni? Maka dengan ini, maka katalah saya kata M1 ni, yang pertama ni negatif 2/3. M2 pun sama negatif 2/3. M kedua tu kecerunan yang kedua lah. Okey, jadi oleh sebab itu, maka garisan ataupun garis lurus adalah selari. Sebab apa selari? Sama. Kalau awak darab, dapat jawapan dia awak dapat lain, awak darab. Awak dapat negatif 1, maka dia berserenjang. Boleh? Tolong raise your hand kalau okey. Okey, good. Kita try pula B. Kita buat semua, no problem. Kita buat semua. Kita tengok B pula. Tengok B pula. B. Okay.
Okay, B dia bagi dekat kita kat situ. Y sama dengan 3/4 X tolak 5. Satu lagi. 4Y tolak 3X sama dengan 12. Dia selesai. Yang ini saya ingat Y ni saya rasa saya tak payah buat apa dah. Dia memang dah bentuk YMX tambah C. Jadi kita boleh ambil terus lah 3/4 tu. Sebagai kecerunan dia. Yang ini belah sini kita kena adjust sikit. Okay, kita adjust lah. Yang ni 4Y sama dengan 3X tambah 12. Jadi Y kita bagi dengan 4 semua. Jadi sini pun 3/4X. 12 bagi 4, 3. Jadi kat sini pun sama 3/4. Jadi maknanya apa tu? Apa maknanya tu? Pasangan Selari. garis lurus adalah selari. Okay, simple as that. Okay, baik C. Tak, saya tak nampak. Saya pergi ambil warna hitam balik. C ni X tolak 2Y sama dengan 6. Satu lagi 2X tambah Y sama dengan 5. Jadi saya selesaikan. Yang ni kita buat macam YM tambah C. Jadi macam sama macam tadi. Ini negatif 2Y sama dengan negatif X tambah 6. Y sama dengan. Kita bahagikan dengan. Tapi susah kalau negatif-negatif ni. So, saya selalu positifkan kan. Jadi saya tak minat nak buat negatif. Sekejap saya bagi dia jadi positif. Macam mana Saya hantar 2Y pergi belah sana. Jadi X tolak 6 sama dengan 2Y. So Y ni positif lah. Okay, saya tak mau dia. Kalau negatif serabut lah. Bawa nak kena tukar balik apa semua kan. Kita daripada awal kita biar dia positif. 2Y sama. So awak faham saya buat apa ni? X 6 pergi belah sini. Jadi negatif. 2Y pergi belah sana. Jadi negatif tukar jadi positif. Lepas tu saya biar 2 pergi bahagi pula lah. So dia akan jadi. Saya tulis balik. 2Y sama dengan X tolak 6. Jadi Y sama dengan 1/2X tolak 6 bagi 2, 3. Jadi saya punya kecerunan di sini 1/2. Okey. Jadi saya nak buat yang belah sini pula. Pakai pen warna oranye ni. So, Y sama dengan negatif 2X tambah 5. Jadi tak boleh buat apa dah. Kekal dekat situ. Jadi satu lagi kecerunan kat sini adalah negatif 2. Okey. Jadi kalau ikut daripada apa yang saya kata tadi, kita darab 1/2 kali dengan negatif 2 ataupun M1 kali dengan M2. Jawapan kita mesti negatif 1. So, awak darab ni dapat tak negatif 1? Dapat. So, dapat negatif 1. Maka dengan ini terbuktilah bahawa pasangan garis lurus ini adalah apa? Adalah Berserenjang. berserenjang. Okey, itu maksud dia. Okey, dia berserenjang. Kerana dia bila kita darab dapat negatif 1. Okey, ataupun kalau awak ikut tip saya kata tadi, awak ambil yang ini. Mana saya tulis tadi? Bukan kat sini. Saya kata apa tadi tip dia? Apa tip dia? Terbalik. Lepas tu? Tukar tanda. Tukar tanda. Maknanya, awak pergi dekat yang awak dapat ni. Terbalik 1/2 dapat apa? 2 kan? Tukar tanda. Positif jadi negatif kan? Negatif 2. Awak dapat negatif 2. Negatif 2 ni sama yang sini. Terbalik tukar tanda. Boleh faham tu? Boleh. Okey, baik. Cuba kita tengok nombor 2. Okey, saya nak bagi saya buat dulu A, lepas tu saya nak minta awak buat B. Cuba tengok betul-betul. Pasangan garis lurus berikut adalah selari. Yang ni kita tak payah pening kepala nak check dia selari kita tak selari ke, dia apa ke, tak payah. Dia bagi tahu siap-siap. Pasangan garis lurus berikut adalah selari. Bila dia selari maknanya apa? Apa poin penting kat situ?
Bila dia selari, apa yang Keturunan dia malah. kecerunan dia bukan malah, kecerunan dia sama. Kecerunan sini dengan kecerunan sini adalah sama. Okay, saya bagi tahu tadi M1 akan sama dengan M2 sebab dia selari. Okey, jadi kita pergi yang ini sebab kita tahulah kecerunan dia sama, so kita bagi dalam bentuk kecerunan ataupun YMX tambah C. Okey, jadi sini saya tulis 2 Y sama dengan 10 tolak X. Jadi saya ambil jadi Y kan je. 10 bagi 2, 5 tolak 1/2 X. Tapi saya susun dia inilah supaya dia dalam bentuk YMX tambah C. Okey, jadi saya tahu kecerunan kat sini adalah itu 1/2. Okey, yang belah sini dia bagi kat kita Y sama dengan 3PX tolak 1. So, soalan saya, kecerunan ni berapa? Negatif 1/6. Di 1/6, mana main 1/6 tu? 3P sama dengan negatif 1/2. Itu kata. Ya. Yeah. So, kecerunan di sini, saya tanya soalan saya adalah kecerunan di sini. Kecerunan di sini berapa? Apa dia? Ni. 3P. Apa saja depan X tu semua kecerunan lah. Kalau 3, 3. Kalau 3P, 3P. Okay. Apa saja depan X ke belakang X? Depan X lah kan? Depan X. Ni, apa saja depan ni? Apa saja yang belah depan X ni, sampai dekat X. X tu bukan kecerunan. X tu titik X lah. Belakang dia, kita kata semua tu adalah kecerunan. Jadi 3P sekarang ni kecerunan dia. Okay, jadi 3P ni patutnya sama dengan berapa yang kita dapat kat sini? Negatif 1/2. Jadi P sama dengan, ni awak dapat jawapan terus lah tadi kan? Awak bagi tahu saya tu jawapan dia kan? Kan? Negatif 1/6. Boleh? Okey ke tu? Tolong raise your hand kalau okey. Ada apa nak tanya tak? Tak ada, ha? Tak ada. Okey, baik. Sekarang ni saya bagi awak 2 minit. Cuba buat dulu. Lepas tu saya buatlah macam biasa. Saya nak tengok awak cuba. Cubalah takat mana yang boleh. Okey, yang ini garis dua-dua garis ni saya lari. Cuba awak cuba. Tak, saya cari saya punya stopwatch ni. Okey, okey, mula pada sekarang. Ya, Ain, dah dapat dah jawapan? Ain tak angkat tangan dah tu. Belum. Dah. Habis dah masa tu. 3, 2, 1.
Okay. Dah. Boleh dapat tak? Siapa dapat angkat tangan? Ui, senyap semua. Siapa tak dapat angkat tangan? Okey, ramai tak dapat. Okey, tak apa. So, macam tadi juga, kita tahu keturunan dia sama. Cuma mungkin awak ada masalah kat sini kot. Sebab dia punya persamaan tu nampak complicated. Jadi sebenarnya senang je. Okey, dia first kali awak bagi X per 3 tolak Y per 6 sama dengan 1 ni. Awak hantar Y pergi belah sana. X per 3 tolak 1 sama dengan Y per 6 macam tu. Okey, lepas tu saya tulis Y per 6 ni duduk belah kiri lah, senang sikit. Y per 6 sama dengan X per 3 tolak 1. Maksudnya saya susun balik. Saya susun balik. Y per 6 sama dengan X per 3 tolak 1. Okey. Sekarang saya tanya awak. Sini main sini okey? Boleh? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, Boleh. sini main sini faham? Faham. Okey, saya susun balik je. Okey, alright. Faham. Sekarang ni, masalah kita kat 6 ni. Y per 6 ni. Jadi, kalau awak nak hapuskan, awak nak Y kan? Y MX tambah C. Awak tambah 6. Jadi, bila awak nak hapuskan something dekat bawah, awak kena buat apa? Awak perlu darab dengan Harap. 6. Supaya awak boleh buang 6 tu. Jadi, awak darab 6. Darab 6 semua. Semua ni awak kena darab 6. So, Y per 6, darab 6, jadi Y lah. Hilanglah 6 tadi. X per 3, darab 6, jadi 6 bagi 3, 2. Jadi 2X. Faham? Okey. Faham. X per 3 kali dengan 6. 3 kali 1, 3 kali 2. 2 kali X. Jadi dapat 2X tu. Okey, boleh eh? Lepas tu, awak darab negatif 1 dengan 6. Dapatlah negatif 6. Okey, boleh. So, awak dah selesai lah persamaan belah ni. Okey, selesai dah. Cuma awak tahu lah keturunan yang ni. 2. Maknanya awak boleh macam tulis ni. M1, awak tahulah 2. Sekarang ni awak kerja awak nak buat belah sana pula. Awak nak buat PY tu pula. Okay, awak nak buat PY sama dengan 4X tolak 6. Okey, macam tadi juga kita perlu bagi jadi Y je. P tu tak boleh duduk situ. Jadi awak kena bahagi dengan P lah. Bahagi dengan P semua. Okey, macam kita buat kat hukum linear ni. Bagi P ni bahagi ni boleh potong-potong. So jawapan kita kat sini Y sama dengan 4 per P X tolak 6 per P. Okey, jadi keturunan kita yang inilah pula. Okey, mari kita boleh kata M2 kita adalah 4 per P. Okey, boleh faham tak yang ni main sini? Tolong raise your hand. Boleh. Okey, thank you. Okey, jadi saya dapat 4 per P, faham lah? Tolong angkat tangan untuk 4 per P pula. Sebab saya nak suruh awak cakap boleh-boleh, ramai tak mau cakap. Jadi saya suruh raise your hand je lah kan. Okey, jadi 4 per P. Sekarang ni, saya kata tadi sebab dia kata tadi selari. Ni kan, selari. Selari maknanya apa? Keturunan ni adalah sama, betul? Sama. Jadi kita boleh kata bahawa 2 sebenarnya sama dengan 4 per P. Jadi awak boleh tulis balik. 2 sama dengan 4 per P. Jadi P pergi belah sana. 2 tukar tempat lah. P pergi belah sana. 2 pergi belah sini. So, jawapan akhir awak adalah P sama dengan apa? 2. 2. Terima kasih. Boleh? Boleh. Okey, kita teruskan. Nak salin ke? Ke tak salin? Salin? Dah salin dah. Dah salin dah ataupun boleh screenshot. Yang mana boleh screenshot, screenshot sekarang. Okey, Wawa dah. Wawa dah ada dah. Saya dah baru perasan ramai dah masuk. Tadi 2-3 orang je ada. Okey, terima kasih. Alia Kristina, Wan, Wawa, Aisyah Azrina, Umairah, Siti Nurfazlina,
Ni yang baru-baru masuk lah. Okay, terima kasih kerana datang. Okay, baik. Kita teruskan lagi. Baik, nombor 3. Okay, soalan ni sekarang dia kata, tiga pasangan pula. Nombor 3. Pasangan garis lurus berikut adalah berserenjang antara satu sama lain. Kali ni dia bagi tahu siap-siap pula bahawa pasangan ni berserenjang. Yang ni dengan yang ni berserenjang. Okey, yang ni bersama. Yang ni dengan yang ni pun berserenjang. Okey, macam biasa saya akan tunjuk yang mula-mula A. Lagi awak kita minta awak buat B pula. Okey, macam mana pun saya akan buat dua-dua lah. Tapi saya minta macam itulah. A tu saya tunjuk dulu. Baik. Kita macam yang tadi, kita akan susun dulu yang pertama ini, yang ini kita akan susun dulu dalam bentuk YMX tambah C, iaitu saya tulis balik 3X tambah 5Y sama dengan 15. Jadi ini 5Y sama dengan negatif 3X tambah 15. Jadi Y duduk sini, negatif 3 per 5X tambah 15 bahagi 5, 3. Jadi kat sini kita dapati kecerunan M1 dia adalah negatif 3 per 5. Okey. Biar dulu kat situ. Kita pergi buat yang satu lagi. Alamak, saya tak pakai tempat. Tak apalah. 5X tolak AY sama dengan 2. Ini yang satu lagi Apa saya pakai pen warna hitam. 5X tolak AY sama dengan 2. Jadi kita macam biasa lah, kita akan biar KY tu duduk solo dan dia positif. Hantar KY pergi belah sana, 2 tarik main sini. Okay, jadi dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. 5X tolak 2 sama dengan KY. Okay, jadi saya tulis balik KY sama dengan 5X tolak 2. Jadi saya nak Y je kan? Y sama dengan 5 per K X tolak 2 per K. Tolong raise hand. Kalau faham, tak faham, saya ulang balik. Ya, siapa nak suruh ulang balik, cakap. Buka mic, cakap. Cikgu ulang balik, cakap je. No problem. Saya akan ulang balik. Okey? No problem. Okey? Oh, Hakimi masuk. Terima kasih Hakimi. Satu-satunya lelaki yang ada sekarang ni. Betul ke? Betul ke? Saya tak lagi marah pula lelaki yang lain yang ada. Saya rasa lah. Okey, baik. Jadi kan sekarang, sebab saya dah kata tadi, kita punya kecerunan mesti negatif 1. Jadi, bila dia serenjang, so yang ini kita punya kecerunan sekarang yang ini. Okay, jadi kita boleh kata kat sini, saya buat tulis sini, M2 kita adalah 5 per K. Okay, 5 per K. Jadi, saya boleh nak tak, saya kata tadi, dia punya rumus macam ni, M1 kali dengan M2, jawapan kita mesti negatif 1. Okay, saya rasa kena pakai juga belah sini, tak muat. Okay, jadi, M1, M2, kita dah tahu M1 adalah negatif 3 per 5. Kita darab dengan 5 per K. Sama jawapan kita adalah negatif 1. Boleh faham tu? Setakat ni faham tak? Tolong raise your hand. Okay, kenapa saya darab dengan negatif 1? Siapa nak beritahu saya kenapa saya dapat jawapan negatif 1? Kenapa saya darab M1 darab Sebab M2? rumus dia. Rumus untuk serenjang. Garis serenjang. Kalau serari dia sama. Okey, jadi yang ini saya boleh potong 5 dengan 5. Jadi kat sini dapat negatif 3 per K sama dengan negatif 1. Jadi pergi sana jadi K sama dengan 3 lah. Okey. Boleh? Tolong raise your hand. Atau kalau okey saya nak teruskan. Alright, awak boleh screenshot atau awak boleh salin sekarang. Sebab saya nak padam balik ni. Okay, tolong salin ataupun tolong screenshot. Saya nak padam. Saya nak pakai ruangan di sini. Okay, baik.
Baik, sekarang ni awak tengok soalan B. Soalan B soalan yang sama macam tadi. Okay, sekarang ni saya minta awak buat dalam masa 2 minit. Buat setakat mana yang boleh. Saya akan cuba ni lah, bantu selepas ini. Okay, mula dari sekarang. Alright. Masa dah pun habis ataupun tamat. Jadi saya harap dapat ke tak? Awak dapat tak? At least awak boleh bagi tahu saya nilai K. Nilai K berapa? Dapat tak? Siapa yang tak dapat? Angkat tangan. Siapa yang tak dapat? Tolong angkat tangan. Oh, ada yang dapat tu. Siapa yang mesej tu dekat... Sekejap saya buka mesej sekejap. 6, jawapan dia 6. Ya, jawapan dia 6. Siapa yang jawab 6 tu? Alia Kristina. Okay. Okey, jadi yang dapat 6 tu saya ucapkan tahniah lah. So dia dah apply apa yang kita belajar tadi. Cuma beza dia kali ni awak kena bagi dia jadi -1 sama dengan -1. Jadi yang mana tak dapat boleh tengok macam ni cara dia. Yang pertama awak tulis balik ni soalan ni, x per 3 tambah y per 9 sama dengan 1. Jadi saya ambil y per 9. Apa benda tu? Y per 9 sama dengan negatif x per 3 tambah 1. Okey, sebab dia daripada sana main sini jadi negatif. Lepas tu saya nak hilangkan 9 ni, saya darab dengan 9 lah. Darab dengan 9, dia hilang lah. Y sama dengan yang ni jadi negatif 9 bagi 3 dapat negatif 3. X tambah 1 kali 9, 9. Okey. So di sini kita dapat dia punya M iaitu negatif 3. So M1 kita sama dengan negatif 3. Lepas tu kita buat lagi satu. Untuk KY pula sama dengan 2X tolak 7. Ini kita buat macam tadi. Y sama dengan 2 per K X tolak 7 per K. Okay, jadi di sini kita tahu bahawa keturunan dia adalah 2 per K. Ataupun M2 kita adalah 2 per K.
Dan kita darab ini M1 kali dengan M2, jawapan kita mesti negatif 1. Negatif 3 kali dengan 2 per K, jawapan kita mesti negatif 1. Okey, jadi awak boleh darab je lah ni. Negatif 2 kali 3 dapat negatif 6 per K sama dengan negatif 1. Jadi K pergi belah sana, tukar tempat. Jadi negatif positif lah. K sama dengan 6. Okey. So, very as simple as that lah. So, siapa yang tengah nak salin ataupun nak screenshot, ni jawapan dia. Untuk B. Boleh? Tolong raise your hand. Kita buat semua ke ni sampai nombor 4. Alright, good. Seorang je? Okey, ramai dah. Okey, saya teruskan. Baik, soalan nombor 4 ni. Okey, saya baca soalan Sekejap. Saya besarkan sikit. Baik, bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah A 1, 1, B negatif 1, 4 dan C 5A. Cari nilai pemalan, cari nilai A kat situ. Jika AB berserenjang dengan BC. Satu-satu maklumat yang kita tahu kat situ, AB berserenjang dengan BC, kita boleh lukis dululah. AB berserenjang dengan BC maksudnya ini macam ni lah lebih kurang. Serenjang kat sini sebab dia kata segitiga kan. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga. Segitiga kan. Jadi saya boleh kata yang ni A, B, yang ni lagi satu. Tak boleh. Kan AB. B kan. Jadi ni C, AB. AB. Ataupun, sekejap ataupun saya tukar belah ni lah. So yang ni B, yang ni A. Nampaklah A, B, B, C. Okey, boleh faham? So yang ni saya punya ke. Ni lakaran je lah. Tak lukis ni pun tak apa. Ni lebih kepada kita nak nampak apa benda je. Bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah A 1, 1. Belasah lah tulis ni. 1, 1. Lepas tu B negatif 1, 4. Ni macam tak logik pula B negatif 1, 4 kan. Tak apalah. Kita nak lukis je kan. Macam lakaran je. Ni tak logik ni. A. Sebab X dia negatif 1 macam tak logik. Patut tadi saya kena buat B belah kiri tu yang mula-mula tu dah betul lah. Tapi tak apa, ni saja sekadar lakaran segitiga kita. Cari nilai pemala A jika AB berserenjang dengan BC. Maksudnya AB berserenjang dengan BC yang ni lah. Okay, kita tahu kita boleh cari kecerunan guna Y2 tolak Y1 M sebab kita tahu saya bagi tahu mula-mula tadi M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi saya boleh cari kecerunan ni dengan saya cari kecerunan ni. Okay, jadi saya kata saya nak cari kecerunan untuk AB dulu, yang ini dulu. Kecerunan AB saya tulis kecerunan M, AB saya buat kecil. Boleh faham tu? Kecerunan AB. Okey, saya pakai rumus Y2 tolak Y1 tu. 4 tolak 1. 4 tolak 1. Ni ada 4, ni tolak 1. Per X dia pula negatif 1 tolak 1. Negatif 1 tolak 1. Jadi kat sini saya dapat 4 tolak 1, 3. Jadi negatif per 2, negatif 3 per 2. Boleh faham tak cakap ni? Boleh. Okey. Sekarang ni saya nak buat benda yang sama tapi saya nak tengok kecerunan dekat sini pula. Okey, jadi saya akan cari di situ pula. Maknanya kecerunan MBC. Okey, kecerunan MBC. Jadi apa saya buat? Saya ambil macam tadi juga. Ambil yang ada kat sini A kan. Jadi A kita ambil A tolak 4. Okay, A tolak 4. Ambil 5 pula. 5 tolak negatif 1. Dekat sini saya dapat A tolak 4, 5 tambah 1, 6 per 6. Okey. Oleh kerana dia kata persamaan ini adalah apa tadi? Berserenjang. Nampak tak ni?
Berserenjang kan? Okay, maknanya apa? Maknanya yang ini dengan yang ini kena darab dapat Negatif 1. negatif 1. Maknanya saya boleh tulis balik. M AB kali M BC, jawapan saya mesti negatif 1. Jadi saya masukkan nilai yang saya ada iaitu negatif 3/2 darab dengan E tolak 4/6 sama dengan negatif 1. Dia selesaikanlah. Dia selesaikan. Dua selesaikan. Jadi sekejap, macam mana nak buat ni? Darab je lah atas bawah. 2 kali 6, 12. Itu dapat pangkan jadi, ataupun potong dulu pun boleh. Ataupun darab je lah. Negatif 3 E tolak 4 macam ni. Bawah jadi 12. Okay, saya darab lah. Ni darab ni. Ni darab ni. Sama dengan negatif 1. Ini dapat negatif 3E tambah 12. Sama dengan ni darab ni. Dapat negatif 12. Jadi sini akan jadi tolak 12 tolak 12. Negatif 3, negatif 3E. Negatif 24 sini. E sini. Bahagi dengan negatif 3. Di E sama dengan 8. Okay, boleh? Tolong raise your hand. Kalau okey. Tengah salin ke tak salin? Okey, good. Saya habis hari ni 3.5 kan, bukan 3 kan. So, saya nak teruskan ke uh, tadi saya buat apa Tadi saya buat yang ni 7.4 habis semua dah saya buat. Jadi 7.4. Sekarang ni saya nak tengok okey, ini aplikasi. Soalan sama tapi dia melibatkan penyelesaian masalah. Apa kita buat? Tengok ada dua soalan kat sini. Kita buat latih diri 75 sekarang. Okay, tapi saya nak bagi awak buat dulu. Sebab ni kita aplikasi. Maksudnya kita guna pengetahuan yang kita ada. Kita buat je. Jadi saya bagi macam biasa. Saya bagi awak 2 minit. Cuba buat. Boleh buat. Dapat. Okay, good. Kalau tak dapat, no problem. Saya akan tunjuk lepas ni. Okay, dalam masa 2 minit. Tolong buat latih diri 7.5 sekarang. Sekejap Mana jam saya? Okay, mula daripada sekarang. Tengok kat buku teks awak. Saya nak pergi dekat buku teks ni. Ni sama je.
Okey, masa dah habis. Okey, masa dah habis. Jadi sekarang ni, dapat tak? Apa tu? Oh, Wawa bagi persamaan lah. 3Y tolak 2X sama dengan 20. Yalah. Yalah kot. Saya tengok jawapan kat buku teks yang tu lah. Yalah tu. Okey, tahniah Wawa. Yang lain? Siapa pergi dapat? Jawapan kat sini, jawapan dia 3Y tolak 2X sama dengan 20. Ni jawapan dia. Yang mana dapat? Yang mana tak dapat? Angkat tangan sekarang. Okey, ramai. Okey, good. Tak apa. Kita buat sekarang. Okey, sekejap ah. Saya padam niat serabut ni tengok ni. Alright. Dalam raja di sebelah, jejari AB bagi sebuah ferris berserenjang dengan garis tangent. Ferris tu bulatan lah. Roda ferris kan. Berserenjang dengan garis tangent pada bulatan di titik B. Maknanya ni AB. Mana pen? Ni AB. Yang mana oren tu AB. Okey. Berserenjang dengan garis tangent lah. Biasa ni awak jangan cakap saya awak tak tahu pula. Ni tangent. Tangent tu bila satu garis letak atas bulatan. Satu garis tangent kepada bulatan di titik B 8, 12. Okay, ada titik itu 8, 12. Okey. Persamaan tangent kepada bulatan itu di titik B diberi sebagai persamaan tangent. Persamaan yang ini. Okay, dia bagi 3X tambah 2Y sama dengan 48. Okay, cari persamaan bagi jejari AB. So, dia nak persamaan ni pula. Okay, jadi kan, kalau saya nak bagi tips sikit kat awak, kalau kita cari persamaan, maknanya dalam jawapan awak mestilah last sekali YMX tambah. Awak kena carilah Y ni apa. Awak kena carilah M ni apa, C ni apa. Y dengan X tu biar. Y equal to MX tambah C. Okay, jawapan sebab dia nak persamaan. Okay, tu tip dia lah. Okay, jadi untuk dapatkan jawapan, saya kata tadi, kalau kita nak dapatkan jawapan, kita punya rangka dia adalah YMX tambah C. Okay, tu rangka dia. Jadi, oleh kerana kita ada rangka tu, jadi kita nak kena tahu M ni apa dia, berapa. Okay, sebab kita tahu kat sini kita punya boleh terdapat M kita dengan kita tengok sini. Dia kata kat situ yang belah sini yang tangent ni adalah 3X tambah 2Y sama dengan 48. Jadi kalau saya tulis balik kat sini 3X tambah 2Y sama dengan 48. Kalau saya susun balik dia akan jadi 2Y tolak 3X tambah 48. Y sama dengan negatif 3/2X tambah 48 bagi 2 apa? 24. Betul? Nampak lah kan? Jadi kecerunan yang kita dapat kat sini adalah M tangent tadi. M tangent adalah negatif 3/2. Okay? Takan ni faham tak? Saya dapat kecerunan ni. Kecerunan ni. Yang merah ni. Saya nak kena Faham. cari kecerunan warna oren pula. Okay? Kecerunan oren. Ya, ataupun saya tukar color warna biru. Saya nak cari kecerunan warna biru pula. Okey, ingat tak saya bagi tahu tadi, nak cari kecerunan tu nak senang buat macam mana? Tip dia ada apa dia? Terbalik, Terbalik tukar tanda. tukar tanda. Okey, jadi terbalik kan, jadi maknanya kecerunan dia akan jadi yang sini yang sini Kecerunan dia akan jadi terbalik, jadi 2/3 terbalik sebab jadi dia 3/2 terbalikkan dia jadi 2/3. Tukar tanda. Negatif jadi apa? Positif. Positif. Jadi 2/3 lah kecerunan dia untuk yang biru ni. Jadi kat sini kita boleh tulis lah 2/3 X tambah C Y. Boleh faham tu? Boleh?
Boleh. Jadi, sekarang kerja awak nak kira C tu lah. Jadi, awak gantikan X, Y ni sebab dia kata yang ni dia lalu dekat titik ni. Titik 8, 12. Yang ni X, yang ni Y. Jadi, awak masukkan nilai X dan Y kat situ. Awak masuk Y tu 12. Y ni 12. Y ni jadi 12. Okey. Lepas tu ni samalah 2/3. X tu awak ganti dengan 8. Ni kan 8 kan. Jadi 8. Ni 8. Awak dapatkan nilai C sekarang. Okey, jadi awak boleh 8 kali 2, 16/3. Ini 16. Ini per 3 tambah C. Jadi C sama dengan berapa tu? 12 tolak 16/3. Pakai kalkulator lah. Ataupun awak nak tolong saya. 12 tolak 16/3. 16/3. 20/3. Dapat 20/3. Terima kasih. 20/3. Jadi kita dapatlah C kita 20/3. Jadi awak boleh jadikan dia persamaan kat sini. Jadi jawapan akhir awak boleh buat Y sama dengan 2/3 X tambah 20/3. Ini boleh jadi jawapan dah. Okay, macam tapi jawapan yang skema ataupun Wawa bagi tadi 3Y tolak 2X kan? Sama dengan 20 kan? Macam mana dia dapat jawapan ni? Sebab dia hilangkan 3 tu dengan mendarab semuanya dengan 3 kan? 3 kat bawah ni. Ada 3. So, kita buat apa? Kita darab dengan 3. Jadi dapat 3Y sama dengan 2X tambah 20. Ni jawapan akhir. Sebenarnya ni pun dah okey dah. Jawapan dekat ni pun dah okey sebenarnya. Ini pun dah bersamaan. Tapi dalam bentuk YM tambah C. Okey. Kadang-kadang kita tak guna YM tambah C. Kita ada satu rumus yang saya suka pakai yang ni lah. Kita ada satu rumus iaitu kita ada rumus yang ini. Saya harap awak biasakan juga. Iaitu rumus ni. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey. So, satu lagi rumus kecerunan lah. Ni banyak cikgu pakai ni. Untuk MX kita selalu pakai ni. Kita jarang pakai YMX tambah C. Kita jarang. Okey, jarang. Dalam geometri koordinat selalu kita pakai tajuk ni. Kita pakai rumus ni. Apa dia YMX tambah C ni? Y ni biar Y. Y ni biar je lah Y kan. Tolak Y1 ni kita ambil titik kat sini 12. 12. So, kita 12 sama dengan M kita kecerunan tadi yang kita dapat tadi. Kecerunan dia berapa? 2/3 kan ni. Kecerunan ni 2/3. Ambil balik 2/3. Lepas tu kita ambil X. Tolak X1 kita ambil yang ini 8 tadi. 8. Okay, di sini awak boleh selesaikan lah. Awak akan dapat ni dapat 2/3 X tolak 16/3. Sini dapat Y tolak 12. Macam sama je kan. So Y sama dengan 2/3 X tolak 16/3 tambah 12. Jadi Y sama dengan berapa ni? Tolong jap. Dapat apa? Tolong jap. Negatif 16 per 3 tambah 12. Dia sama macam tadi per 3 X dapat tambah 2. Sama macam tadi So awak tolong raise your hand kalau okey. Awak saling itu. Okay, tolong screenshot ataupun salin lah. Ikut terpulang pada awak. Better salin sebenarnya. Sebab sambil awak dengar penerangan, awak pun buat juga.
Okey, boleh saya teruskan? Tolong raise hand kalau boleh saya nak teruskan. Okey, good. Soalan nombor 2. Okey, nombor 2. Rajah di sebelah menunjukkan plan sebuah bangsal berbentuk segi empat tepat dilukis di atas tatak kertas. Sebatang paip yang paling pendek akan disambung dari paip utama di titik 87. Okey, tu titik dia 87 ke bangsal. Okey, bangsal tu yang petak tu lah. Cari koordinat titik paip yang disambung di bangsal. Okey, saya bagi awak 2 minit. Bagi awak 2 minit macam biasa. Okey, tolong buat mana yang boleh. Rasah je, salah pun tak apa. Okey, masa yang telah diperuntukkan telah pun habis. Okey, baik. Saya nak tanya berapa orang yang boleh angkat tangan? Boleh jawab. Yang boleh jawab dulu angkat tangan. Dapat dapat koordinat titik pai A dulu pun tak apa. Okey, Wawa dapat. Wawa dapat apa jawapan Wawa? Oh, pakai laptop ke? Tak boleh cakap. Yang lain? Tak dapat? Okey, berapa orang yang tak dapat angkat tangan? Ataupun dah tak dapat dah. Dia tak boleh buat. Bukan dia berbeza dengan orang yang dia boleh buat tapi tak dan. Bukan dia boleh buat tapi tak dan, dia memang tak boleh buat. Okey, memang tak boleh buat. Okey, saya tunjukkan awak macam ni cara dia. Dia besarkan sikit. Okey. Raja di sebelah menunjukkan plan sebuah bangsa. Yang ni kalau kita tengok balik soalan ni, dia tak ada kena-mengena pun yang kita belajar tadi. Hmm. Yang kita belajar pasal apa tu garis lari, garis serenjang, tak ada kena-mengena. Okey, saya perhati tak ada. Raja di sebelah menunjukkan plan sebuah bangsal berbentuk segi empat tepat dilukis di atas atas kertas. Sebatang paip yang paling pendek akan disambung dari paip utama. Titik 87. Maknanya, kalau kita ada satu, ni kita punya bangsal ni. Besarkan boleh? Okey, saya bawa ni Kalau ni kita punya bangsal. Saya nak tanya awak, kalau dia nak sambung paip, yang mana paling dekat antara sini, sini pergi sini dengan sini pergi sini, sini. Saya buat 3 baris. Saya buat 3 baris. Ataupun 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5 baris. Antara A, B, A, B, C, D, E. Yang mana paling dekat? Paling 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 pendek. C.
Jawapan dia C. Okey. Kenapa? Sebab dia gali lurus. Maknanya kalau awak buat straight kat sini, inilah yang paling pendek. Sebab kalau awak buat sengit sikit macam ni, dia panjang lagi. Kalau awak buat macam ni lagi, dia panjang lagi. Dia buat macam ni lagi panjang. Dia kata paling pendek kena tegak. Macam ni. Okey, jadi soalan dia tanya, koordinat titik baik yang disambung. Koordinat, maksudnya koordinat titik baik yang disambung. Maknanya yang ini, dia nak tahu koordinat kat sini. Kat sini, kat X ni. Bukan X, saya pula. Yang uh, yang ni. Tu. Tu koordinat X, Y kat sini. Tu yang kita nak cari. Saya tanya awak, agak-agak awak, macam mana saya nak buat ni? Titik tengah lah. Okay, mencari titik tengah. Awak belajar dah kan? Macam mana awak nak tahu titik tengah? Awak ambil titik ni. Awak ambil titik ni. Awak ambil X tambah X. Maksudnya 3. Awak tambah dengan sini. Berapa sini? 7. Awak bagi dengan 2. Awak ambil 8 pula. Belah sini 8 dengan 2. 8 tambah dengan 2. Awak bahagi 2 tengah-tengah. So jawapan awak apa? 10 bahagi 2. 5. 10 bahagi 2. 5. Ni dah koordinat dia. 5, 5. Boleh? Jawab untuk A. Boleh. Simple je soalan ni. Ini soalan form 3. Lepas tu dia tanya apa? Panjang pipe, panjang longkang yang perlu dibuat untuk menanam pipe itu. Maknanya dia tanya panjang ni berapa? Panjang sini berapa? Okay, panjang sini berapa? Berapa panjang? Panjang kita kena rumus jarak lah. Awak belajar dekat tingkatan 2 ke 3 saya tak ingat. Saya pun tak pasti. Tapi dulu masa saya mengajar form 3, saya tajuk ni duduk kat form 2. Geometri koordinat duduk kat form 2, jarak. Masa tu, awak belajar tu, tingkatan 2, atau saya tak tahulah awak belajar tingkatan berapa, tingkatan 2 atau 3. Awak belajar dua benda. Satu titik tengah yang ni, dan satu lagi jarak. Betul tak? Patutnya ada lah mendengar rendah. Jarak antara titik dengan titik. Dia ada rumus dia. Okay, rumus dia yang ini. Sekejap, sebab kita nak pakai titik ni, 5, 5 ni. Jadi dengan 8, 7. Kita ada titik 5, 5. Satu lagi titik P, 8, 7. Jadi kita pakai rumus jarak lah. Jadi B, panjang longkang tu kita boleh kata jarak adalah panjang longkang sama dengan okey, rumus dia X. X ke Y? Saya pun dah lupa. Y kot. Tak, saya nak ingat balik tu. Y tolak Y1 square tambah X tolak silap. X tolak X. Dah ni mendengar rendah punya. X tolak X1 kot. Okey, kuasa 2. Alright. Ni lah lebih kurang rumus dia. Saya rasa betul ni. Ni lah rumus dia. Okey, jadi kita ambil nilai Y mana-mana. Kalau awak ambil yang ini 7. 7 tolak 5 lah. 7 tolak 5 kuasa 2 tambah satu lagi ambil X pula. 8 tolak 5. 8 tolak 5 kuasa 2. Dia awak akan dapat, tekan je lah kalkulator. Kan? Dapat dah. Dia kurungan 7 tolak 5 untuk kuasa 2 tambah 8 tolak 5 untuk kuasa 2. Enter sama dia. Tu. 13. Ataupun kalau awak nak bagi dalam bentuk ni. Ni. 3.60. 0.60. 0.606. Boleh?
Boleh. Okay, yang ni yang lama punya awak belajar dululah. Okey, jadi kita ada last iaitu ni latihan tu intensi 7.2 yang ni saya minta awak buat lah. Okey, soalan dia sama yang kita belajar tadi. Okey, saya buat briefing dulu. Ni semua awak nak kena buat. Sekejap, saya tengok ada berapa banyak tak. Janganlah banyak sangat. Saya bagi yang mana awak nak kena buat Sekejap, Latihan intensi 7.2 ni awak buat. Tak apalah, ni warm up buat je lah. So, yang ni kena buat. 1 AB. Tanda-tanda kat buku teks. Tanda 1 AB. Kalau bagi tahu angkat 90 darjah ni pun sama serenjang 90 darjah tu serenjang sebab kita serenjang kita sini 90 darjah jangan duk pening-pening pula. So nombor 2 apa sampai jawapan soalan ada banyak Banyak. Ada 6. Sampai 10 ni apa dia? Soalan lain. 6 7 11. 8 9 10 11. Banyak ni. Jadi saya tak boleh nak bagi semua sebab saya tak mau memberi harapan yang tinggi lagi saya tak dapat balik. Saya nak bagi awak boleh buat. Jadi saya nak pergi soalan yang panjang-panjang macam ni tapi tak banyak. Tak mau banyak. Tadi saya dah bagi dah. Nombor 1, nombor 2 tak payahlah. Okey, awak buat nombor 3. Tanda nombor 3. Nombor 1, nombor 3. Nombor 5, nak senang nombor ganjil lah. 1, 3, 5, 7, 9. Dah tak payahlah. Banyak sangat. So, semua nombor ganjil. Boleh? Kerja rumah awak semua Okey. nombor ganjil kerja rumah satu level. Kerja rumah nombor ganjil. Kerja rumah kita adalah latihan intensif. Latihan intensif 2.2. So, nombor 1, 3, 5, 7, 9. Cukup lah. So, ada 5 soalan. Jadi, awak boleh hantar sampai hari bukan esok kena hantar dah. Awak boleh buat sampai hari sebelum kelas yang akan datang lah. Okay, sebab besok pun kita ada kelas lagi. Saya akan bagi lagi kerja rumah. Okay, jadi 5 soalan. Esok mungkin lagi 5 soalan macam tu lah. Jadi bukan nak kena hantar esok. Awak boleh buat dalam masa 3-4 hari lah. Okey. Awak boleh rujuk YouTube awak type latihan intensi 7.2. Selalunya ada lah. Okey. Dan kalau awak tak faham, awak type je. Tapi awak nak tanya saya lagi bagus. Awak tanya saya. Okey. So setakat tu dulu. Ada lagi soalan apa-apa? Ada apa-apa nak tanya? Untuk kelas hari Tak ni lah. ada. Hari ni okey terang. Clear. Loud and clear. Okey. Okey. Terima kasih. So hari ni saya habis 3.20 awal sikit. Sebab kita punya kerja dah settle. So wabillahu taufiq wa hidayah. Kita nak ucapkan tahniah dulu pada yang ada. Terima kasih kepada yang ada Ain, yang ada kat belakang saya tu. Sabur Hamidah, Alia Kristina, Umairah, Kalisha, Aisyah, Azrina, Atira, Wan, lagi siapa tu? Titi dan Rozuhaira, Najwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 orang. Terima kasih. Maksud saya mungkin tadi ada orang masuk, terkeluar ke apa. Yang saya nak ucap terima kasih ni sebab awak bertahan lah sampai kelas habis. So, saya ucapkan terima kasih. Jumpa lagi esok. So, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih, Ego. Terima kasih, Go. Bye. Bye. Terima kasih, Ego.